Okey, ini yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, sambungan daripada topik dalam bab 8, garis dan sudut, masih topik yang sama. Okay. Hari ini kita nak sambung sudut yang lain pula. Sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okay. 4 benda kita nak belajar. Pertama, kita nak kenal apa dia garis selari, apa dia garis rentas lintang. Okay. Kemudian kita nak kenal juga, dah kenal garis, kita nak kenal sudut pula. Okay, ada 3 jenis sudut. Ada sudut sepadan, ada sudut selang-seli, ada sudut pedalaman. Okay, 3 jenis sudut, 2 jenis garis. Okay, kemudian yang ketiga kita nak tengok sama macam mana kita nak tentukan sama ada 2 garis lurus yang selari tu adakah betul-betul selari berdasarkan sifat-sifat sudut. Maknanya kita relatekan garis dengan sifat sudut tu. Okay. Dan yang ketiga adalah pengiraan lah. Tentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okay, ini 4 benda yang kita nak belajar hari ini. Okay, cikgu terus pergi bahagian pertama. Kita nak kenal garis selari dengan garis rentas lintas. Cikgu tulis kat sini. Sepatutnya apa? Lintang. Sepatutnya garis rentas lintang. Kita tengok apa dia maksud garis selari dulu. Okey, kalau sebelum ni kita belajar garis bersilang. Kita ada 2 jenis, garis bersilang dengan garis serenjang. Okey, yang ini garis selari. Kalau garis bersilang, dia mesti bersilang lah. Okey, tapi kalau garis selari ni, dia adalah 2 garis bertentang sama jarak dan tidak bertemu, tidak akan bertemu. Okey, garis-garis selari boleh ditandakan selalunya dengan anak panah. Jadi kita akan letakkan dengan anak panah lah. Okey, contoh kalau kehidupan seharian garis selari ni adalah rel kereta api. Inilah gambar kat sebelah ni. Lagi contoh jalan raya pun sama. Okey, jalan raya dia 2 garis selari. Kedua ni ni betul cikgu tulis. Garis rentas lintang. Okey, apa maksud dia? Dia adalah garis lurus yang bersilang dengan 2 atau lebih garis lurus. Seperti garis lurus AB yang ditunjukkan dalam foto. Okey, yang AB ni adalah garis rentas lintang. Okey, ni garis selari. Dia tak semestinya garis tu selari tau, dia kena merentas. Dia kena bersilang. Maksudnya kalau dia asalkan dia dapat lalu dua atau lebih garis lurus tu, dia dikira sebagai garis rentas lintang. Okey? Okey, sekarang cikgu nak uji kefahaman awak. Okey. Soalan dia kata label yang manakah betul bagi menandakan garis rentas lintang untuk gambar rajah di bawah. Untuk gambar rajah yang pertama, agak-agaknya mana satu yang betul untuk menentukan garis rentas lintang? A ke B? Kita tengok balik yang tadi tu. Maksud garis rentas lintang, dia adalah garis lurus yang bersilang dengan 2 atau lebih garis lurus. Maknanya dia kena bersilang lebih daripada 1. Kalau A ni nampak dia bersilang, tapi dia bersilang dengan 1 garis je. Yang dekat bawah ni dia tak kena. Okay, jadi jawapan A tu salah. Jawapan dia B. Sebab dia merentas 2 garisan lurus. Okey, soalan untuk gambar rajah yang kedua pula, agak-agaknya jawapan A ke B yang betul? A. Okey, ya. Untuk jawapan gambar rajah yang kedua, jawapan dia A. Okey, bagus. Semua jawab betul. Sebab nampak kat sini kan, dia merentas bukan 2, lebih. Maknanya 2 dan lebih tu betul lah. Okey, B ni kenapa dia salah? Sebab dia tak kena, tak kena. Dia nampak macam kena tapi sebenarnya dia tak kena kan. 2 yang hujung tu, yang belah atas tu dia tak kena. Dia dengan yang bawah je. Dia bersilang dengan bawah je. Okey? Okey, untuk soalan yang kedua, bentuk soalan yang kedua, tentukan sama ada garis yang dilabel PQ ialah garis rentas lintang atau bukan. Okey, yang pertama, adakah dia garis rentas lintang? Ya. Yes, betul. Okay, sebab dia PQ ni dia melintas 2 garisan. Tak kisahlah garisan tu selari ataupun tak. Asalkan dia melintas 2 garisan,
dia dikira sebagai garis rentas lintang. Okey, jawapan yang kedua, PQ. Ya. Nampak PQ kat sini. Ya. Okey, yes. Yang kedua pun ya. Walaupun PQ ni sebenarnya nampak garis lari dengan atas ni kan. Tapi kita tengok PQ ni dia melintas dua garisan yang kat sebelah dia. Okey. Okey, soalan yang Yang ketiga tak? Tidak. Tidak. Tak. Okey, Tak. okay. PQ ni garis PQ dia, okay, dia tak melintas. Betul lah. Dia dia kena satu je yang dekat belah atas je. Yang dua lagi tu dia tak kena. Okey. So jawapan A dia ya, jawapan B pun ya, jawapan C bukan. Tidak. Okey. Okay, good. Awak semua faham maksud garis rentas lintang. Sekarang ni kita nak pergi tengok bahagian yang kedua, kita nak kenal sudut pula. Apa sudut yang ada pada garis selari dengan garis rentas lintang? Garis rentas lintang bersilang dengan dua atau lebih garis selari akan menghasilkan tiga jenis sudut. Sudut yang pertama adalah sudut sepadan. Sudut sepadan ni kalau awak nampak dia kalau ini kita punya garis selari, dia dengan garis selari je tau. Kalau garis rentas lintang bersilang dengan garis yang tak selari, tak boleh apply benda ni. Okey, ini hanya untuk garis rentas lintang yang bersilang dengan garis selari sahaja. Okey. Okey. Jadi ini kita nampak ada dua garis selari. Okey. Dia punya sudut sepadan adalah yang kat atas ni. Atas dan bawah. Okey, sebab nama dia sepadan, maksudnya nilai dia pun sama. Okey, contoh kalau A tu nilai dia 60, B pun akan jadi nilai dia 60 juga. Okey, ini nama dia sudut sepadan. Ini garis selari kita yang macam ke atas ni yang potong dia ni, ini adalah garis rentas lintang. Okey, kita pergi tengok yang sudut yang kedua adalah sudut selang-seli. Okay, sudut selang-seli macam mana? Okey, ini garis selari kita, masih garis yang sama, garis selari. Okay, ada garis rentas lintang. Okey, sudut selang-seli nampak dia boleh membentuk huruf Z. Dia boleh membentuk huruf Z. Okey, apa saja sudut yang boleh membentuk huruf Z ni, dia pun nilai dia sama. Contoh kalau B ni nilai dia 60, dekat tempat C pun nilai dia 60. Okay, kalau kita apply benda yang sama sebelum ni yang kita belajar. Okay, kalau C ni tempat C kan, bertentang dengan dia apa? A. Betul tak? Nampak tak? Sudut. Kalau bucu. A, dia bertentang bucu. Jadi sudut A dengan sudut C tu adalah sudut bertentang bucu. Itu sebablah, betul lah sudut C tu mesti nilai dia sama dengan B. Kalau A sama dengan B, tempat A ada dekat bucu C kan. Jadi betul lah C pun mesti sama dengan B. Okay, ini adalah sudut selang-seli dan sudut sepadan yang mana nilai dia sama. Okay, dan yang ketiga adalah sudut pedalaman. Pedalaman ni tak ada N tau. Dia bukan pendalaman, dia pedalaman. Okay, sudut pedalaman ada macam ni. Dia duduk kat dalam satu tempat yang sama. Okay, satu tempat yang sama. Yang mana kalau C campur dengan D, mesti nilai dia 180. Jadi boleh ingat ni, tiga jenis sudut yang ada ni. Okay, sudut yang pertama sudut sepadan. Sudut yang kedua adalah sudut selang-seli, dia macam huruf Z, dia boleh membentuk huruf Z. Dan sudut yang ketiga ni adalah sudut pedalaman, yang mana sudut pedalaman tu, dua sudut tu kalau tambah mesti hasil dia 180 darjah. Okey. Okey, soalan pertama, nyatakan sama ada dua sudut yang dilabel A dan B ialah sudut sepadan ke, sudut selang-seli ke, ataupun sudut pedalaman. Okey, kita tengok yang pertama, A ni. Okey, yang ini sudut A dengan B. Agak-agak dia apa nama sudut dia? Sudut pendalaman. Yes, sudut pedalaman. Okey, betul tak sudut pedalaman jawapan dia? Yes. Sudut pedalaman. Betul lah sebab dia duduk dekat dalam kotak yang sama. Nampak dekat kotak yang sama. Kalau cikgu bagi kalau ini belah kiri kan? Kalau yang belah kanan sama tak juga nilai dia 180? Sama. Yes, sama juga. Asalkan dia duduk dalam satu antara dua garis lari dengan garis lintang, rentas lintang. Okey, soalan kedua. Agak-agaknya apa nama sepadan? Sepadan.
Yes, sudut Sudut sepadan. sepadan. Dia sama. Yes. Sudut sepadan. Nampak dia sama kat sini dengan sini. Kalau selang sini dia bentuk Z, yang ni dia bukan bentuk Z, dia sama. Duduk atas garis lintang-lintang, dia sama. Okay, yes. Tengok betul tak jawapan? Betul. Sudut sepadan. Soalan yang seterusnya. Okay, C. Apa nama sudut ni? Sudut selang Selang seli. seli. Jawapan dia betul. Sudut selang seli. Okay, good. Okay, yang terakhir, soalan yang terakhir. Selang seli ke? Sudut sepadan. Sudut sepadan. 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 Okay, sudut sepadan. Sekarang kita nak pergi ke bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga ni dah mula pengiraan. Okay, jadi kita nak tentukan sama ada dua garis lurus yang ada tu adakah dia selari ataupun tidak berdasarkan sifat-sifat sudut yang kita tahu. Okay, kita pergi tengok. Apa bentuk soalan dia? Okey, ini. Contohnya ada dalam buku teks tau. Ini soalan cikgu ambil daripada buku teks sahaja. Zamuddin. Dalam setiap rajah yang berikut, tentukan sama ada garis lurus PQ dan RS adalah selari atau tidak. Okey, terima kasih. Okey, cikgu tandakan PQ. Okey, ini PQ dan kemudian RS. Okay, kita nak tentukan sama ada dia selari ataupun tidak. Okay, kita akan nampak dekat sini dia ada dua sudut ditunjukkan. Sudut yang pertama 48, sudut yang kedua pun 48. Okay, berdasarkan sifat-sifat sudut yang kita belajar tadi, yang baru tadi cikgu terangkan, adakah PQ ni selari ataupun tidak? Ya. Yes, selari. Kenapa? Kita gunakan konsep sudut sepadan kan? Okay, kalau sudut sepadan maksudnya yang ini ni 48 atas dan 48 bawah ni dia adalah sudut sepadan. Jadi kalau sifat sudut sepadan dia punya perkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang ni dia sama nilai dia. Jadi A ni adalah PQ dan RS adalah selari. Okay, sebab gunakan sifat sudut sepadan. Okey, kita pergi tengok soalan yang kedua. Okey, cikgu gariskan dulu PQ dengan RS. Okey, kalau kita nampak dekat sini dia bagi dua sudut. Sudut yang pertama 42, sudut yang kedua 128. Kalau kita tengok dia ni jenis sudut yang mana? Sepadan ke, selang-seli ke, pendalaman? Pendalaman. Yes. Yang ini kalau kita tengok dia punya sudut ni sifat macam sudut pendalaman kan. Kalau sebab kenapa? Nampak dia duduk dekat tempat yang sama ni dalam satu bahagian. Okey. Jadi ini adalah sudut pendalaman. Okey, kalau sifat sudut pendalaman dia mesti dua-dua hasil tu mesti 180 darjah kan? Okey, kita check. Adakah dua-dua hasil ni akan menghasilkan sudut 180 darjah? Okay, kita tambah 42 campur dengan 128. 170. Yes, 170. Siapa jawabkan tu? Nizamuddin Okay, so betul. 170 jawapan dia. Okay, oleh kerana 170, jadi adakah kita punya garisan PQ dengan RS tu garis selari? Okay, kalau kita tahu, tadi cikgu terangkan, kalau sudut pendalaman dia punya nilai mesti 180 darjah. Okey, sudut pendalaman mesti gabungan, dia mesti nilai dia 180 darjah. Tapi oleh kerana yang ini kita check bila kita kira jawapan dia 170 darjah saja. Jadi adakah PQ dan RS adalah garis selari? Ya ataupun tidak? Apa Tidak. jawapan? Yes, Tidak. jawapan dia adalah tidak. Kenapa? Sebab bila kita gabungkan dua sudut tu jawapan dia tak cukup pun 180 darjah. Jadi PQ dan RS bukan garis selari. Okey? Okey, ini bahagian soalan. Okay, kita nak check sama juga dia minta kita cari sama ada PQ ni adalah selari ataupun tidak. Okay, first kalau nak jawab soalan macam ni, gariskan dulu mana garisan PQ dengan RS tu. Okay, jadi PQ gariskan. Okay, highlightkan dengan RS. Okay, kita nampak ada dua sudut dekat situ. Kalau kita tengok sudut dia, macam mana bentuk sudut dia. Okay, sudut dia dapat membentuk huruf Z. Okay, kalau dapat membentuk huruf Z ni, apa nama sudut dia? Selang seli.
Selang-seli. Yes, sudut selang-seli. Kalau sudut selang-seli, sifat dia apa? Nilai dia mesti sama untuk kedua-duanya kan? Okey, jadi PQ kita nampak jawapan kat sini 32, 132. Sudut kat sini pun nilai dia 132 dan kita tahu dia adalah sudut selang-seli. Nilai dia sama. Jadi adakah PQ dengan RS garis selari? Ya atau bukan? Ya. Yes, jawapan dia ya. Sebab dia sudut selang-seli dan nilai dia sama. Oleh itu PQ dan RS tu garisan dia adalah selari. Okey, kita tengok soalan yang kedua, soalan B. Cikgu highlightkan dulu PQ dengan RS. Okey, kemudian kita ada dua jenis sudut dekat situ. Sudut yang pertama, sudut yang kedua. Okey, apa nama sudut ni? Padan. Sepadan. Okey, Padan. sudut sepadan. Okey, good. Kalau sepadan, nilai dia mesti sama. Jadi kita nampak kat sini yang atas ni 85, yang bawah ni pun 85. Jadi adakah dia selari? Ya. Ya. Jadi yes, dia selari sebab sudut ni sudut sepadan dan nilai dia sama. Okey, soalan yang terakhir. Okey, gariskan dulu PQ dan RS. Dia ada bagi nilai 120, dia ada bagi nilai 124. Okey. Jadi kita nak tentukan adakah dia garis selari ataupun tidak. Kalau dia sepadan, okay, kita ambil yang ni. Kalau dia sepadan, kita kena ambil sudut dekat sini lah kan. Sudut kat sini mesti, kalau bawah ni 124, bawah ni pun mesti sepatutnya 124. Okay, sepatutnya kalau sepadan, dia kena 124 juga. Okay, tetapi kalau awak tengok, yang ini sudut dia bertentang bucu. Nampak dia bertentang bucu dengan atas ni. Atas ni dia bagi tahu nilai dia 120. Okey, 120 kan? Okey, jadi yang nilai yang dekat bawah ni nilai dia bukan 124 lah. Nilai dia adalah 120. Okey, kita tengok Okey, 120. Jadi atas ni 120 untuk sudut sepadan, bawah ni 124. Adakah PQ dan RS ni garisan selari kalau kita guna konsep sudut sepadan? Tak. Okay, jawapan dia bukan. Kenapa? Sebab kalau kita guna konsep sudut sepadan, nilai yang kat sini tak sama. Satu ni 124, yang kat atas ni 120. Okay, sekarang ni kita nak belajar macam mana kita nak tentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang jugalah. Okay, ini kita nak buat pengiraan. Okay, ini soalan yang pertama. Dalam raja di sebelah PQ, raja S dan TU ialah garis selari. Cari nilai A, B dan C. Okey, terima kasih Irfan. Kita tandakan dulu, dia bagi tahu kat sini PQ, RS dengan TU adalah garis selari kan? Jadi kita tandakan dulu garisan tu. Jadi PQ kita labelkan dulu, RS dan kemudian TU. Okey, kita dah dapat garis selari dan maksudnya AB dan CD tu adalah garis rentas lintang lah yang ni. Yang ni garis rentas lintang dia. Okey, kita tengok. Dia suruh kita cari soalan pertama, dia suruh kita cari A. Okey, A. Mana? A kat sini. Okey, A kat sini. Okey, kalau kita nampak A ni, dia zigzag. Kan nampak tak ni zigzag dekat sini. Okey, jadi oleh kerana ada bentuk Z dekat situ, maka nilai A kita dia sama dengan konsep selang-seli, sudut selang-seli kan? Okey, jadi A adalah, cikgu tulis kat sini lah, sudut selang-seli. Okey, oleh kerana dia sudut selang-seli, maka nilai dia berapa? 60. Tak nampak? 60. Jadi jawapan dia 60 darjah. Tak payah buat pengiraan pun. Okey, kita pergi soalan yang kedua, soalan B. Okey, B ada dekat sini. Okey, sekarang ni kita nak tahu apakah nilai B. Okey, B kalau awak tengok dia ada dekat sini. Kemudian dia mestilah sama nilai dekat sini. Dan dia mestilah sama nilai dekat yang atas sekali. Nampak dia ni semua ni adalah sudut sepadan.
Okay, sepadan yang pertama, sepadan yang kedua, sepadan yang ketiga. Oleh kerana dia duduk pada satu garis rentas lintang, maknanya tempat B dengan yang tempat 118 ni dia masih dikira sebagai sudut sepadan. Jadi B ni adalah sudut sepadan. Okay. Sepadan dengan mana? 118. Yes, 118. Jadi untuk soalan B ni dia apply konsep sudut sepadan. Okay, C dekat sini. Okay, C ni adalah konsep apa? C ni kalau nampak dia duduk dekat dalam tempat yang sama. Nampak tempat yang sama. Okay, kalau B tu nilai dia 100 lah. Yes, C tu adalah sudut pedalaman. Jadi cikgu tulis dulu. C dia adalah sudut pedalaman. Apa dia punya konsep dia? Dua sudut tu mesti nilai dia 180 darjah. Jadi kita tolak sajalah 180 darjah tolak dengan 118. Dapat berapa jawapan dia? Okey, jawapan dia 62. Jawapan dia 62 darjah. Okey, jadi kalau awak tengok contoh soalan untuk soalan ni yang kena buat pengiraan hanya soalan C sahaja kena buat pengiraan. Okay, soalan A dengan B tak perlu pun buat pengiraan. Awak tengok daripada gambar rajah ni, kenal konsep-konsep sudut yang tadi kita belajar, terus dapat jawapan. Okey, kita pergi buat latihan. Okey, soalan pertama. Dalam rajah di bawah, EF dan GH ialah garis lurus. Cari nilai A, B, C dan D. Okey, terima kasih. A, B dan C, D ni adalah garis lari. Berdasarkan maklumat anak panah kan, dia bagi tahu anak panah. Maksudnya yang dia bagi tahu EF dengan GH tu adalah garis rentas lintang. Okey, A. Kita tengok A dulu. Okey, A ada kat atas ni. Okey, kemudian dia berada pada garis rentas lintang. Okey, dan bawah ni kita nampak ada sudut 76 darjah. Jadi boleh dapat tahu tak A ni berapa nilai dia? A ni dia adalah sudut sepadan. Kan? Okay, sudut sepadan. Jadi nilai A dia sepadan dengan sudut mana? 76. Yes, 76 darjah. Okay, soalan B pula, dia berada dekat sebelah A. Okay, boleh tak kita ambil B ni sebagai sudut pedalaman? Okay, jawapannya tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sudut pedalaman, dia mesti antara garis selari, nilai kat sini. Okay. Dia mesti garis selari, lepas tu nilai yang kat sini. Ini kira pedalaman. Okay, tapi kalau kita tengok untuk E dengan F ni, EF dan GH, adakah dia garis selari? EF dengan GH bukan garis selari. Dia kena garis selari baru kita boleh guna konsep sudut pedalaman. Jadi AB tak boleh gabung jadi 180 darjah. Kita kena guna cara lain. B nampak dia selang-seli ni, selang-seli. Okay, bila guna konsep selang-seli ni, 110 ni dekat sini, maknanya sebelah B ni pun nilai dia 110. Oleh kerana B dengan 110 ni berada pada garis lurus, okay, maknanya sebelah sini 110, sini tempat B, ini tempat B. Jadi kita bolehlah guna 180 tolak dengan 110 dapat 70 darjah. Okay, ini cikgu guna konsep selang-seli dengan konsep garis lurus. Kita tengok soalan C. Okay, C dia bertentang bucu kan? Nampak tak dia bertentang bucu dengan B? Okay, jadi C boleh tahu tak jawapan dia berapa? 70. Yes, sebab oleh kerana C dengan B ni dia adalah bertentang bucu. Jadi C jawapan dia 70 darjah juga. Dia sama dengan jawapan B sebab dia bertentang bucu. Okay, D pula berada dekat bawah ni. Okay, dia berada sebelah dengan 110. Okay, jadi kita tahu D berada pada garis lurus. Sebelah ni 110, bawah ni D. Jadi D pun nilai dia adalah 70 darjah juga.
70 ni 180 tolak dengan 110. Dapat 70 darjah. Okey, ini untuk soalan yang pertama. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Tahniah diucapkan sebab masih semangat untuk belajar dan masih tak jemu hantar tugasan dekat cikgu.